Sekali dia jalan kat second kedai, orang pun sama, entah itu shutter bunyi sama. Dia pun dah rasa panik lah so called. Okay, Assalamualaikum. Kembali kita lagi di No Concept Channel di dalam segmen cerita atas motor. Kali ini aku akan mempertengahkan satu cerita yang short and simple yang dikongsikan oleh seorang brother ni. Nama dia Brother Ali, bukan nama sebenar. Okay, dia hanya cerita short and simple je. Okay, 3 hari lepas dia pergi mana tu? Pergi adventure dekat kubur Lim Chu Kang sana. Okey, kubur India. Dia pergi situ 3 motor. Okey. 3 motor ni semua ada pilihan perempuan. So, apa yang terjadi is dia cakap aku apa yang aku ingat diorang pergi rounding dekat itu kubur India. Sana kubur India ada macam satu macam shelter tau. Jadi diorang macam lepak sana. Macam nak ambil thrill lah. Okay, macam nak thrilling. Jadi diorang duduk minum air, isap rokok, something like that lah. So dekat sana tak ada apa-apa. Bagusnya sana tak ada apa-apa. Tapi bila dia balik, dia tinggal sembawang. Okay, blok 1, blok tak mau cakap lah blok 100 lebih lah. So bila dia balik daripada tanah perkuburan sampai ke sembawang, tak ada apa-apa. Maksudnya tak ada apa-apa lah, tak ada gangguan, tak ada apa-apa lah. Tapi dia hantar dia punya girlfriend dia dekat blok 2 blocks away. Dia hantar girlfriend dia balik. So bila dia dah hantar girlfriend dia balik, dia cakap dia relax je dengan girlfriend dia, hisap rokok. Diorang hisap rokok. Sekali macam time tu dah pukul 2 lebih pagi, dalam 2.30 gitu. So bila diorang hisap rokok, diorang duduk dekat curb kan, tepat rumah tu, bawah blok ada curb. Dia orang hisap rokok. Sekali Brother Ali ni macam perasan ada kelibat lah. Dia nampak orang lah, dia cakap kelibat. Seorang perempuan yang berpakaian serba putih tapi memegang payung. Macam dia pakai gaun putih gitu. Dia pakai gaun putih dengan pegang payung. So dia nampak macam dia facing the main road kan. Jadi macam about jauh sikit lah dia nampak perempuan tu macam dekat traffic light. Dia dah nampak perempuan tu dekat traffic light dengan payung, tengah tunggu traffic light. Dia berdiri straight je. Tapi perempuan tu dia tak picit button pun untuk seberang. Jadi macam dia pun heran. Jadi macam dia heran tu, dia cakap itu buat bodoh lah, perempuan gila lah. Dia assume gitu. Diorang tak ada macam fikirkan yang diorang ni telah so called diganggu. Diorang tak ada fikir macam gitu. Dia consider macam macam dia ingat orang lah gitu. So lepas setengah jam gitu, dia nak berangkat, perempuan tu dah tak ada. Kira kan bila dia nampak perempuan tu, so dia indahkan. Bila dia indahkan, dia buang mata dia. Bila dia buang mata dia, so macam diorang tak concentrate lah dengan yang perempuan bawa payung tu. Bila diorang tak concentrate, so about 30 minutes tu belah. Si Ali ni belah tu dia naik motor. Dia naik motor sekejap je lah, sebab 2 or 3 blocks away lah. Opposite road lah dia punya block. So bila dia naik motor gini, sekali dia nak cari parking. Biasalah, kalau kapak malam-malam kan, tingkat 1, tingkat 2 kadang susah. So dia nak kena naik atas. So dia naik atas, dia dapat parking lot dapat tingkat 4. So dari tingkat 4 ni, consider dia punya blok tu, kapak tu dia tak sambung dengan dia punya blok. Okay, so dia park tingkat 4. So dia turun tangga. Dia turun lift. So dia cakap aku lah, dia dah park ni, dia isap rokok, tunggu lift. Tu bila dia turun tu kan biasalah, daripada tingkat 4 turun tingkat 1, nanti kan ada yang window tu, kita boleh nampak luar kan. Jadi bila daripada tingkat 4 turun itu 4th floor to 1st floor, confirm sekejapnya. Sebab dah pukul 2.30 pagi gitu, mana ada orang. Jadi dia cakap dia tak pegang handphone, dia tak pegang apa. Okey, dia kira tunggu lift, macam isap rokok, tengok dekat tingkap tu lah. Sekali daripada tingkat 4, tingkat 3, dia nampak yang kelibat perempuan tu. Nampak cepat lah, kelibat perempuan yang bawa payung tadi. Dia nampak. Jadi macam dia cakap, tingkat 3, tingkat 2 pun ada. Sekali sampai tingkat 1, okey, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tapi bila dia sampai tingkat 1,
dia nak pergi blok dia nak kena belok kanan tau. Macam kanan tu dia nak kena jalan dekat depan kedai-kedai lah gitu. So situ dalam kalau tak salah aku ada 3 ke 4 kedai. Okay, so dia jalan tempat kedai lah, dia isap rokok jalan kat kedai. Tapi dia masih teringat yang perempuan yang bawa payung tu. Jadi bila dia jalan tempat first kedai, setengah yang first kedai dia jalan halfway. Sekali daripada dia dengar ada orang macam, kan diorang pakai shutter kan, diorang ketuk tau itu shutter, dia itu bising. Jadi dia macam terperanjat dah. Tapi mula-mula dia tak ingat apa-apa. Cakap mungkin ada orang lah kat dalam. Sekali dia jalan kat second kedai, orang pun sama, entah itu shutter bunyi sama. Dia pun dah rasa panik lah so call. Dia lari daripada second, third, fourth. Dia lari tu, shutter semua banging. Sampai dia pas by kedai kopi tu dia lari. Terus dia lari 4 lainnya blok sebelah. So dia naik lift, dah settle. Itu je. Itu je apa yang dia cerita kat aku. Itu je yang aku sampaikan. Jadi macam seram juga, kalau aku pun seram jugalah, betul tak? Jump scare siapa tak ada. Jadi gitulah dia story short and simple je aku bilang kau. Apa yang dia sampaikan itu je lah aku sampaikan. Apa yang aku ingat lah. Okay geng, ada lagi satu cerita geng. Short and simple. Tentang seorang preschool teacher yang sekolah dia terletak di kawasan Sengkang. Jadi tak mau cakap lah sekolah mana kita tak mau cakap nama cikgu ni lah. Tapi apa yang aku tahu, apa yang diceritakan adalah aku ada tulis. Okay, ini berlaku dalam last year gitu, time COVID lah, time COVID kan. Okay, jadi cerita dia macam gini, apa yang aku ingat lah Okay, so dia punya cerita macam mana tau. Dia punya cerita is ada seorang budak ni, okay, dia berumur dalam 3 tahun. Seorang budak ni yang berbangsa Cina, dia baru masuk itu sekolah. Okay, so apa yang berlaku is budak ni dia baru masuk. So setiap kali bila dia nak balik, dorang balik dalam pukul 4 lebih gitulah So bila diorang nak balik dalam pukul 4 lebih lah, 4.30 ke gitu. Jadi ini budak kan, daripada dia punya kelas, dia nak turun bawah ke apa, dia nak kena pass by satu kurikulum punya office tau, macam bilik tau gitu. Jadi bila time COVID, kebanyakan ada yang work from home. So kebanyakan tingkat 2 tu, yang orang yang work from home, office tak ada lah, itu tak ada orang, tutup. Jadi setiap kali budak ni nak balik kan, dia nak pass by itu, first time dia pass by, tapi setiap kali dia macam first time aku tak tahu lah macam mana, tapi macam second time, third time bila dia pass by, dia nak balik, dia selalu macam tutup muka. Macam dia tutup muka, dia tak nak tengok bilik tu. Jadi ada cikgu ni dah perasan tau, asal dia ni tutup muka kalau nak pass by sini So jadi apa yang berlaku is setelah beberapa hari ke apa, bila budak ni macam tengah main-main ke apa, jadi yang cikgu tu pun macam tanya dia lah, why every time when you pass by the curriculum punya office, kenapa engkau selalu tutup muka? Macam kau tak nak tengok. Ada juga ada satu kali ni pun dia macam nak pass by tapi dia takut. Jadi dia suruh cikgu tu, macam cikgu tu dukung dia apa, dia suruh cikgu tu tutup muka dia. Jadi apa yang budak ni cakap, bila dia pass by, dia nampak satu macam uncle, dia cakap, I saw one uncle, he was squatting down, macam duduk squatting down kan, habis macam tangan gini-gini, habis macam lambai-lambai panggil-panggil dia. Itu yang buat dia takut. Uncle ke apek aku tak tahu. Kerana itulah budak tu macam fobia lah, so called. Tapi itu budak dah tak sekolah tu lagi lah. Aku pun tak tahu apa pasal dia tak sekolah, mungkin dia takut ke apa. Jadi dekat sekolah tu juga aku dengar ada banyak story jugalah. Ada satu part ni
dah malam, dah balik. Malam pun tak ada security kalau tak salah aku. So biasalah bila nak balik security, kalau tak salah aku, security ataupun teacher ditugaskan untuk switch off the light. The lights everything kau nak kena tutup. So kan, bila semua dah tutup lampu, diorang claim kan, diorang dah tutup lampu semua. Jadi ada satu part ni, one of the school punya orang office HQ ke apa tengah jogging dekat situ. Bila jogging dekat situ, dia nampak, asal dah pukul 8 lebih lampu ni tak tutup-tutup. So dia sudah pergi komplain dekat yang sekolah tu punya principal. Jadi principal dia pun buat huha lah, cakap apasal ni itu tak tutup ni kan, gitu kan. So sebenarnya diorang semua dah tutup. Diorang dah tutup lampu semua. Dengan security guard semua cakap semua dah tutup. Jadi kalau semua dah tutup, jadi siapa yang buka itu lampu? Ada juga story yang aku dengar kan, ada satu budak perempuan dan budak-budak perempuan juga 3-4 tahun itu, dia cakap dia nampak tangan kat dalam toilet. Aku tak tahu lah dalam toilet orang macam mana lah. Aku sebenarnya banyak story pasal sekolah ni, apa yang aku tahu. Tapi ini sajalah yang aku bilang kau pasal budak tadi setiap kali jalan dia tutup muka sebab dia nampak apek tengah nyangkung, panggil dia gitu. Budak-budak takkan nak tipu kan. Budak 3 tahun takkan nak tipu. Okey, itu saja. Nanti kalau aku ada cerita lagi pasal yang sekolah ni kan, nanti aku ingat balik, aku try korek balik apa story yang dia ada. Sebenarnya banyak. Aku ada kenal juga cikgu-cikgu perempuan sana, cikgu perempuan lawa-lawa. Nanti aku try tanyalah diorang apa cerita lagi ada. Okey lah itu sajalah apa yang aku nak cakap. Okey, akhir kata daripada aku kan, orang cakap toyol tak boleh rompak bank. Sebabnya toyol nak kena tahu kan kat mana yang owner rumah tu simpan duit. Ada yang cakap toyol datang rumah orang tu dengan dia punya owner sekali. Macam aku owner toyol, aku datang rumah kau, aku nak kena tahu mana kau simpan duit. Jadi bila aku dah tahu mana kau simpan duit, toyol selalu dia cakap gendong kat belakang kan. Jadi nanti aku bilang itu toyol lah, dia duit simpan kat laci ni, laci nombor berapa, kau pergi ambil. Diorang ambil pun tak banyak. Setahu aku diorang ambil banyak tapi tinggalkan kau sikit. Itu sajalah. Okeylah, kita jumpa lagi lain kali Okey, itu saja di No Concept Channel di dalam segmen cerita atas motor. Bye bye, I love you.